إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah akan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita adalah berusaha dan mujahadah melaksanakan suruh dan juga perintah-perintah Allah Ta'ala ke atas kita, dan kita mujahadah untuk menjauhi dan meninggal larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi sekalian, satu amalan yang menjadi dosa besar, sangat berbahaya, lagi pula membatalkan pahala-pahala kebajikan, mendatangkan kecelakaan, menimbulkan kebencian, permusuhan, perbalahan, dan juga menyebabkan berlaku kerosakan, berlakunya fitnah-fitnah dan bala petaka di muka bumi ini, yaitu amalan az-zulmu, yaitu yang kita panggil kezaliman. Kezaliman ialah melampaui batas, mencabarkan hak-hak orang lain dengan tanpa benar, dengan tanpa kebenaran. Oleh itu kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas dirinya sendiri, dan menjadikan kezaliman itu adalah perkara haram, perkara yang dilarang berlakunya sesama kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berkata sebagaimana dalam hadis kudusi, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan akan kezaliman itu ke atas diri aku,
dan aku jadi akannya kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh itu fala tazalamu, janganlah kamu buat zalim, jangan kamu melakukan kezaliman di antara kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah taala tidak menzalimi, tidak buat nyanya akan manusia sesuatu pun. Dan Allah taala berfirman juga, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan tidaklah Allah taala, tidaklah Tuhan engkau itu zalim kepada hamba-hambanya. Muslimin yang dikasihi Allah taala sekalian, Nabi SAW beri peringatan kepada kita supaya kita jangan buat zalim dengan sabdanya, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takut olehmu akan zalim, sesungguhnya kezaliman itu zulumat, ialah gelap di hari kiamat esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sesungguhnya telah kami membinasakan umat-umat dulu sebelum kamu, lamma zalamu, setelah mereka itu buat zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah taala seksa, Allah taala apabila dia menyeksakan, apabila dia menurunkan azab seksanya kepada satu-satu negeri, apabila mereka itu melakukan kezaliman. Subhanallah. Ingatlah bahawa seksa Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala itu amat berat ke atas orang yang melakukan kezaliman. Muslimin yang dikasihi Allah taala sekalian, wallahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang buat zalim. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah kepada orang-orang yang buat zalim. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak berjaya oleh orang-orang yang buat zalim. Muslimin yang dikasihi Allah taala sekalian, satu peringatan daripada Nabi SAW supaya kita jauhi daripada melakukan kezaliman. Oleh kerana orang yang kena zalim, orang yang kena buat nyanya, apabila mereka itu berdoa, maka doa mereka itu akan diterima oleh Allah. Doa orang kena zalim mustajab, kerana tidak ada dinding di antara doa orang kena zalim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqi da'watal mazlum. Nabi SAW menakutkan kita, wattaqi da'watal mazlum, dan hendaklah kamu takut akan doa orang kena zalim. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada di antara doa orang kena zalim dengan Allah Ta'ala hijab, iaitu dinding. Tak ada dinding, tak ada sekat teh di antara doa orang kena zalim. Apabila dia kena nyanyi, dia berdoa, tentu sekali Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Muslimin yang dikasihi Allah taala sekalian, zalim yang kita panggil buat nyanyi itu ada berbagai-bagai, ada beberapa bahagi. Maka doa zalim yang amat
besar sekalinya zalim di antara hamba dengan Tuhan dia, di antara hamba dengan Allah. Zalim yang amat besar sekalinya ialah kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada berfirman, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itu mereka itu zalim. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang amat besar sekali. Ini adalah zalim daripada seorang hamba yang sakut paut dengan Tuhan, yang dipanggil sebesar-besar zalim. Kufur dengan Tuhan, syirik dengan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ada juga zalim itu, iaitu seorang itu buat dosa walaupun bukan siapa tangga syirik, tapi dengan melampaui batas, buat dosa, melanggarkan garis-garis Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melanggar akan garis-garis Allah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi akan diri dia. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, berpaling daripada ajaran Allah juga termasuk daripada zalim yang amat besar. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan kepadanya ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripada ayat Allah. Setelah mana diberi peringat kepada dia, dia berpaling, maka itu juga dianggap sebagai zalim yang amat besar. Dusta kepada Allah, reka benar bohong ke atas Allah, dianggap sebagai zalim yang besar. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka benar bohong ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya zalim itu, iaitu zalim seorang hamba dengan diri dia sendiri, yang melalui dia melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat-maksiat, tinggalkan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, melakukan tinggal perkara yang difardukan oleh Allah, perkara yang wajib, melakukan perkara-perkara yang haram, itu juga dianggap zalim. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kadang-kala zalim itu zalim melampaui batas kepada hak-hak orang lain. Maka zalim buat nyanyi kepada orang lain ni, cabarkan hak-hak orang lain ni, ada kalanya berhubung dengan harta-harta. Berbagai-bagai cara zalim yang berhubung dengan harta. Rapah, merapok, curi, nyamung, makan hak orang dengan cara tak benar, menipu. Hak ini juga termasuk daripada zalim yang sakut pak dengan harta. Allah Ta'ala larang, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil, dengan cara yang tak benar, yang tidak diizin oleh tuannya. Ada kalanya zalim yang berkaitan dengan tubuh badan, yang menumpah darah. Subhanallah, ini juga dianggap sebagai zalim yang amat besar. Dan ada kalanya zalim itu yang berkait dengan qiyad, berkait dengan maruah, berkait dengan saksi orang, kehormatan orang. Maka ini juga zalim dengan cara menyupah, maki, menuduh. Ini juga jatuh maruah orang dan termasuk daripada kezaliman. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, apa yang sedang berlaku sekarang di bumi Palestin, di bumi Palestin bukanlah perkara yang
hanya berkait dengan siasah politik. Tapi kita sebagai orang Islam, umat Islam, karena bumi Palestin itu adalah bumi barakah, bumi yang didiami oleh para anbiya, bumi yang menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi yang ada Masjidul Aqsa sebagai kiblat yang pertama bagi orang Islam. Sebab tu kita hubungi dengan bumi itu adalah hubungi akidah. Apabila bertambahnya adanya kezaliman yang di antara yang kita sebut tadi, zalim yang berkait dengan darah, zalim yang berkait dengan harta, zalim yang berkait dengan maruah, maka terlebih besarlah maka hubungi kita selaku hamba Allah muslim yang mukmin, sekurang-kurangnya ialah kita menghulurkan bantuan daripada kita, dan sekurang-kurangnya kita itu tidak bakhil untuk nak menghalalkan doa yang mustajab dari kita sebagai hubungi sesama muslim. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, ada juga beberapa cara kezaliman yang berlaku dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita tak terasa, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, ataupun kita sebagai seorang anak, ada juga perkara-perkara yang dianggap zalim. Kalaulah seorang ayah yang berkewajipan kena padu peduli orang di bawah tanggungjawab dia, dia tak bercara, dia biar, maka juga termasuk daripada zalim. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul atau yudayyi'a man yaqut. Nabi kata cukup seorang itu dia berdosa apabila dia biar orang di bawah tanggungjawab dia, tak padu, tak peduli, tak beri nafkah, tak beri didikan yang baik, maka dianggap itu juga corak zalim dalam rumah tangga. Oleh itu, muslimin yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak sunyi daripada jatuh dalam keadaan zalim. Sebab tu kita dapati Nabi Adam alaihi salam, sewaktu dia silap, sewaktu dia bersalah, lalu apabila sedar kata dia sudah bersalah, maka dia mengaku diri, kata dia sudah melakukan kezaliman, lalu dia berdoa kepada Allah Taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pahal kata kesalahan yang kita silap, yang kita salah itu juga dianggap satu benda yang dipanggil zalim kepada diri kita sendiri. Maka ubatnya ialah kita istighfar dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam seketika dia tumbukkan salah seorang Mesir, jadi sebab kepada mati. Lepas pada tu dia mengaku kata itu juga kesalahan. Lalu dia kata, aku ni sudah zalim. Zalamtu nafsi. Aku sudah zalim. Lalu dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengaku, dan bahkan ada salah satu doa daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi ajar para sahabatnya supaya dibaca dalam semaya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim kepada diri aku sendiri, akan zalimnya banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Engkau. Faghfirli, ampunkanlah dosaku. Maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ampunlah dosaku dan beri rahmatlah padaku, sesungguhnya Engkau itu Tuhan yang banyak beri keampunan, lagi banyak kesian belas. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, sebagaimana kita maklum berlaku peristiwa yang dahsyat di bumi Palestin, di bumi Baitul Aqsa, di bumi Masjidil Aqsa, di bumi tempat jejak para anbiya, di bumi yang berlakunya mukjizat, berbagai-bagai mukjizat. Maka apa yang berlaku itu berkait dengan kita walaupun jauhnya, tapi hubungannya hubungi akidah. Sebab tu apabila berlaku kezaliman dan berlaku hara-hara, berlakunya fitnah-fitnah kepada orang-orang yang seakidah dengan kita, maka janganlah kita bakhil. Sekurang-kurangnya ialah doa yang paling mustajab dari hati seorang mukmin yang sejiwa, yang seikhlasnya. Oleh itu kita dapati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang ada bala berlaku kepada orang-orang Islam, maka ada sabitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut yang ulama panggil kunut nazilah. Sabit kata Nabi baca pada setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu juga sabit dibaca, walaupun ada selisih di antara para ulama, tapi pendapat yang mengatakan disunat ataupun diboleh kita baca kunut itu amat rapat dengan apa yang sabit dalam hadis. Kerana sabit kata Nabi berdoa berbulan-bulan sebagai kunut nazilah di setiap semaya fardu, berdoa kepada orang-orang Islam yang kena zalim dan berdoa laknat kepada orang-orang yang buat zalim. Oleh itu, maka sebagaimana ada pengumuman daripada pihak majlis pun disuruh kepada setiap masjid itu ada kunut nazilah di setiap waktu. Banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma altuf bi ikhwanina المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب من اليهود المجرمين الغاصبين. اللهم عذبهم ودمرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزلهم ودمرهم وعذبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم
a'da'aka wa a'da'al muslimin al-mujrimin al-ghasibin. Allahumma 'azzibhum wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum wa zalzil aqdamahum. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.